Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak, didoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat hendaknya, insya-Allah. Baik, hari ini kita nak sambung sesi pembelajaran kita di rumah, iaitu pelajaran 1, pendidikan akhlak. Tajuknya berbudi bahasa. Baik, pasti semua tahu apa yang dikatakan mengenai berbudi bahasa. Apa dia anak-anak? Ya, pandai. Berbudi bahasa, buat baik. Berbudi bahasa, cakap elok-elok. Berbudi bahasa, sopan. Berbudi bahasa, dengar kata ibu dan bapa kita serta guru. Itu adalah berbudi bahasa. Justru itu anak-anak, kita tengok dekat sini, pengertian berbudi bahasa dari segi bahasa, dari segi asasnya, dari segi bahasa, iaitu tutur kata yang sopan dan bahasa yang baik. Tutur kata kita, perkataan yang keluar daripada mulut kita, percakapan kita yang baik. Boleh jelas? 2, tutur kata yang sopan, melambangkan sifat seseorang yang berbudi bahasa dan mempunyai kepribadian mulia. Apabila kita berbudi bahasa dan kita mempunyai kita jaga bahasa kita, kita beradab, kita sopan, maka tu tunjukkan diri kita ni adalah sifat orang terpuji. Boleh? Seterusnya, tutur kata yang sopan akan menjadikan seseorang itu dipandang mulia serta senang didekati. Didekati apa dia? Senang nak kawan, senang nak rapat. Baik, berbudi bahasa dalam pergaulan bersama ibu bapa dan ahli keluarga. Sangat-sangat perlu. Sebab apa? Sebab ini yang dituntut dalam agama Islam. Selain daripada tu, bukan setakat ibu bapa, bukan setakat ahli keluarga, kita juga kena amalkan budi bahasa dengan guru, rakan, orang tua dan dengan sesiapa sahaja yang kita berjumpa dan berurusan. Boleh? Baik. Dekat bawah ini adalah contoh-contoh sifat ataupun contoh-contoh perkara yang berbudi bahasa. Antaranya apa? Berbudi bahasa dengan orang tua. Macam mana caranya? Kita bantu orang tua yang nak melintas jalan. Nampak orang tua yang nak berdiri lama dekat dalam bas, kita bagi dia duduk. Itu contoh. Seterusnya, berbudi bahasa dengan tetamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cik, ya nak jumpa siapa? Nak jumpa mak. Sila asyik masuk, duduk dulu, saya buatkan air. Tu contoh berbudi bahasa. Jemput masuk kalau tetamu datang, bagi dia duduk. Jangan kita pula sibuk-sibuk duduk makan depan dia. Bagi dia minum, contoh begitu. Ada tetamu ni, tetamu yang datang ke rumah menziarah kita. Seterusnya, berbudi bahasa dengan kawan. Apa dia? Ni biasa dekat sekolah. Contoh. Tolong kawan yang susah, tak dapat buat kerja latihan. Kita boleh, sini saya tolong awak. Apa yang awak tak faham? Contoh macam tu. Meja ataupun contoh nak peksa, tak ada cukup barang, pensel. Boleh pinjam? Ni barang saya. Pinjamlah. Guna sebaik mungkin. Baik. Berbudi bahasa dengan ibu bapa. Apa dia? Ni nampak tak gambar tu? Jalan tunduk depan mak ayah. Tolong, mak minta tolong pergi Ali, pergi kedai. Dia pun pergi kedai. Siti tolong mak kat dapur basuh pinggan. Dia pun basuh pinggan. Contoh begitu. Apa saja arahan ibu dan ayah kita kena tolong. Seterusnya, berbudi bahasa dengan guru. Apa dia? Kalau kat kelas dulu, cikgu datang je, beri hormat, bangun, bagi salam. Assalamualaikum cikgu. Salam, duduk. Duduk. Nampak cikgu? Tumpang lalu cikgu. Nampak cikgu? Assalamualaikum ustaz. Senyum. Macam tu. Itu adalah berbudi bahasa dengan guru. Boleh? Jangan main lari depan cikgu. Jangan sibuk. Cakap kuat-kuat tinggi suara. Tak boleh. Dengan cikgu tak boleh. Dengan ibu bapa pun tak boleh tinggi suara. Seterusnya. Orang yang berbudi bahasanya ialah orang yang menggunakan bahasa yang kurang sopan dalam pergaulan. Apa dia? Yang pertama, dia bercakap dengan kasar, tidak
bercakap kasar dan tinggi suara. 2. Tidak mahu memohon maaf dan bila melakukan kesalahan. Dah buat salah tak nak minta maaf. Seterusnya, sentiasa meninggi diri bila bercakap. Aku ni kan. Dia macam tu lah contoh. Tidak suka bertegur sapa. Sopan dan sombong dan sentiasa bermasam muka. Tidak syukur dan berterima kasih bila mendapat sesuatu. Kalau kita beli makanan, terima kasih cik saya beli lagi. Ni dia tak nak cakap macam gitu. Dah, saya beli dulu. Bye. Tak boleh. 7. Menggunakan bahasa yang kesat dan kurang sopan. Tu. Okay, kasar cakap bukan-bukan. Tak elok. Okey. Baik. Okay. Kita masuk sikit. Budi pekerti Rasulullah. Apa dia? Budi pekerti Rasulullah adalah akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah sentiasa mengajar dan menunjukkan sendiri contoh teladan mengenai erti ketinggian dan kemuliaan budi pekerti. Rasulullah yang paling mulia, dia dah tunjukkan kita adab sopan yang paling baik. Walaupun baginda pernah berhadapan dengan musuh, dia sentiasa bersangka baik, tunjukkan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW juga diutuskan untuk mengajar dan memperbaiki budi pekerti dan akhlak manusia. So, dia tunjuk akhlak yang baik, kita kena buat amal kebaikan. Baik, ini contoh budi pekerti Rasulullah. Apa dia? Amanah, belas kasihan, murah hati, sabar, pemurah, berani, adil, tawadhu, ikhlas, jihad, jujur, merendah diri, pemaaf, menahan marah, bertanggungjawab, lembut lidah ataupun lemah lembut. Lembut lidah tu apa dia? Cakap sopan lah. Lemah lembut, sopan santun juga. Berbudi bahasa, sopan santun. Toleransi, menghormati. Menepati janji, kasih sayang, zuhud, berlapang dada. Ini semua ciri-ciri yang ada, dah contoh-contoh yang ada pada sifat Rasulullah. Boleh tak kita ikut? Boleh, insya-Allah. Okey. Kisah teladan awak boleh baca sendiri. Baik, kita sambung sedikit lagi. Menjaga lidah. Apa dia? Menjaga lidah. Kita masuk. Lidah adalah anggota badan manusia yang sangat berbahaya. Dengar tu, bahaya tau. Sekiranya tidak dijaga dengan baik. Kalau kita tak jaga baik, bahayalah. Sebab apa? Sebab lidah kita tidak dikawal daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kita akan menghadapi berbagai masalah. Kalau kita tak jaga lidah kita, kita cakap bukan-bukan, kita maki hamun orang, marah-marah, orang tak suka. Silah orang dengki, orang belasah kita. Contohnya macam tu, tak nak. So, kena jaga lidah. Manusia akan selamat hidup di dunia dan di akhirat sekiranya dapat menjaga lidah dengan tutur kata yang baik. Kena jagalah lidah kita. Kita nak selamat dunia akhirat kan? Jaga lidah kita. Bahawa nanti Allah suka, manusia suka. Rasulullah SAW berpesan supaya kita sentiasa mengawal lidah. Kerana lidah boleh menyebabkan berlakunya permusuhan. Nampak? Bahaya Kerana lidah akhirnya berbala, bergaduh, buruk sana, buruk sini. Tak nak. Cakap sana, ngumpat sini. Tak nak. Lidah juga boleh menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Tu apa dia? Anak-anak, neraka yang sangat-sangat panas. So jadi tak nak masuk neraka, kena jaga lidah. Rasulullah SAW menyuruh kita menggunakan lidah untuk berbicara mengenai perkara-perkara yang baik. Jangan cakap perkara-perkara yang tak elok.
Okey, saya nak sambung sikit boleh anak-anak? Sikit je lagi. Okey. Panduan menjaga lidah. Apa dia yang pertama? Hanya kita bercakap apabila perlu. Jangan banyak sangat cakap. Nanti orang menyampah, orang tak suka. 2. Bercakap hal yang baik dan perkara yang benar je. Jangan tipu-tipu. 3. Menggunakan bahasa yang sopan ketika bercakap. Jangan cakap kasar. Kau aku ke, hey, jerit-jerit. No, tak nak. Elakkan dari mengumpat dan menghina serta mengadu domba. Bersederhana dalam gurau dan tidak keterlaluan. Nak gurau-gurau, nak main-main, tapi jangan lebih-lebih. Kesian kawan awak. Jangan berdusta. Dusta ni apa? Bohong dan sentiasa bercakap benar. Jangan bertengkar dan bermusuh-musuhan. Tu antara kaedah-kaedah ataupun cara untuk menjaga lidah. Gunakan lidah dengan cara yang baik. Apa dia? Menyebut perkataan yang baik-baik. Jatuh sikit, Allahu Akbar, Subhanallah, Allah. Macam tu. Memuji Allah dengan berzikir. Membaca Quran. Menasihati untuk kebaikan. Agak-agak ni semua boleh buat tak anak-anak? Ya, pasti semua boleh buat, insya-Allah.